Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Sadaqallahul azim. Lalu mereka pun berkata, apakah apabila kami sudah mati, hancur, masuk dalam tanah, kubur, kami nak hidup balik semula, menjadi manusia yang baru. Bukan sekadar mereka engkar akan adanya hidup lepas mati, bahkan mereka engkar juga selepas mati, hidup semula, berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan imam, pimpinan surau, muslimin, para jemaah, hafizakumullah. Alhamdulillah pertama-tamanya dan memang pun selama-lamanya tetap juga kita akan terus menyatakan rasa syukur kita. Rasa terima kasih kita yang tak terhingga kepada Allah Ta'ala, Tuhan kita semua. Paling tidak Allah Ta'ala masih lagi beri peluang untuk kita teruskan kehidupan di dunia. Kehidupan yang sempurna dan sejahtera tetapi seketika sementara. Sebab itu, bila mana Allah telah berikan kita ruang dan peluang untuk hidup di dunia yang sementara ini, selalu kita ulang, tak cukup kalau sekadar kita menikmatinya semata-mata. Bahkan mesti ada satu rasa tanggungjawab. Selalu juga kita ulang, hidup ini macam mana pun kita kena tanggung. Macam mana sekalipun kita akan jawab depan Allah Ta'ala lepas kita mati nanti, seawal mungkin dalam kubur nanti. Alhamdulillah pertemuan kita setiap malam minggu yang kedua, malam Ahad yang kedua, kuliah maghrib, kitab Imam Qurtubi rahimahullah, rahsia kematian. Benda mati ni suatu yang kepada kita beriman kepada Allah Ta'ala, itu sebahagian daripada kepercayaan. Kalau kita ungkit balik, tuan-tuan, kalau kita ada mengaji kitab hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah tu kan, hadis yang pertama Imam Nawawi susun tentang niat. Memang pun kita duduk atas dunia ni, apa niat kita sebenarnya? Kita belajar, kita kerja, kita buat itu, kita buat ini, apa niat kita? Pasal kadang-kadang kita ingat niat ni, besok nak puasa, malam ni niat lah. Nak solat, kita niat lah. Nak pergi haji, kita niat lah. Kita ingat niat macam tu. Sedangkan niat ini penting tak penting, kehidupan kita ni belum kita buat, kita niat dah. Supaya apa juga benda kita buat, aktiviti program yang kita lakukan, bukan semata-mata program aktiviti, tapi jadi ibadat. Pasal kita ni jadi orang Islam, lebih dari kita dengan bukan Islam, apa je kita buat, semuanya ada penghargaan daripada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita putuskan hubungan kita dengan Allah Ta'ala, kita buat sesuatu tu tak ada hubungan Allah Ta'ala, rugi lah.
Tenaga kita buang dah. Duit kita buang dah. Ya, daripada umur kita muda sampai tua, sayanglah. Sebab itu ulama-ulama mengajar kita Imam Nawawi susun mula-mula sekali innamal a'malu binniyat. Baik. Kemudian Imam Nawawi dia susun hadis yang kedua, bagaimana kehidupan kita ni sepatutnya kita uruskan dia. Sebenarnya urusan hidup ni Allah Ta'ala siapkan dah kurikulum dia macam mana. Cumanya secara peringkat awal dia, seperti mana hadis yang terkenal itu, datang seorang malaikat menyerupa sebagai seorang manusia yang seorang pun tak kenal dalam majlis tu, datang berjumpa dengan Nabi dalam keadaan yang penuh dengan sopan dan santun, lalu bertanya ke Nabi, fa akhbirni anil Islam, mula-mula kan, lepas tu anil iman, lepas tu anil ihsan, kemudian perkara yang berkaitan dengan kiamat. 4 benda. Jadi kita sebagai orang Islam ni, di antara benda-benda yang kita kena tahu dalam kehidupan ni 4 benda ni lah. Soal keimanan, kepercayaan, soal keislaman, soal ihsan, dan beberapa peringatan sebelum kita mati. Tanda-tanda nak kiamat. Memang nampak macam simple je. Tetapi simple tak simple, iman tu 1/3. Islam tu 1/3 lagi. Ihsan tu 1/3. Maknanya lengkapnya kehidupan kita dunia ni dengan ada 3 benda ni lah. Kalau iman saja, Islam tak ada, ihsan tak ada, pun tak lengkap, tak sempurna. Kalau ada iman, ada Islam, ihsan tak ada, pun tak lengkap, tak sempurna. Tiga-tiga kena ada. Jadi nak boleh ada tiga-tiga tu dalam keadaan sempurna, maka nak tak nak kita kena ambil tahulah. Macam kita bincang bab mati, hidup balik. Jadi antara perkembangan kematian kehidupan, saya sebut dalam bulan lepas rasanya. Kematian hidup balik ni 2. Ada kematian hidup balik alam akhirat. Cumanya kita transit dulu di kubur. Ada setengah kematian tu hidup balik tapi belum lagi akhirat. Kubur pun tidak, masih dunia. Ya? Jadi benda-benda macam tu memerlukan satu kepercayaan. Ya? Memerlukan satu kepercayaan. Pasal apa? Kita mana tahu. Kes-kes hidup semula lepas mati, akhirat, dimulakan dengan alam kubur, itu kita mana tahu. Kita tak mati lagi. Habis mana tahu? Allah Ta'ala bagi tahu. Lisan Nabi yang menyebarkan. Kita tak jumpa Nabi. Sahabat yang turunkan cerita tu kepada tabi' turun cerita ke tabi'ut tabi'in, berlalu salaf sampai ke khalaf. Jadi kalau kita tak ambil tahu benda tu, nanya ke kita lah. Satu hal, kalau kita baca tentang kematian, mati, hidup balik, tapi belum akhirat lagi, itu lagi kita tak tahu. Tapi Allah Ta'ala ni dia share. Tapi kalau kita gagal beriman, mempercayai Allah Ta'ala, tak tahulah kita. Perkembangan iman tu, ketika hari tu, mana ada nama ahli sunnah ada? Masa zaman Nabi tu, batang tubuh Nabi ada nama dia ahli sunnah? Mana ada? Tak ada. Zaman sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, ada nama dia ahli sunnah. Ada nama dia Maturidi, ada nama dia Asy'ariyah ada? Tak ada. Timbul kemudian ahli sunnah, kemudian tu. Macam bila Islam dan perkembangan dia, ada nama mazhab. Masa Nabi ada tu mana ada nama dia Hanafi, Maliki. Tak ada. Perkembangan tu. Kalau kita tak tahu, itu yang zaman sekarang kata apa hukum bid'ah. Mana ada hukum bid'ah? Mana ada hukum, satu hukum tu dia sunnah, hukum ni wajib. Sunat tu pun ulama-ulama terkemudian, kontemporari. Zaman-zaman mula-mula bermazhab itu dia bukan nama sunat. Nama dia mustahab. Nama dia mustahab.
Kemudian ada nama dia haram, ada nama dia makruh, ada nama dia harus. Mana ada hukum? Apa hukum? Bid'ah. Mana ada? Orang zaman sekarang kata sunnah. Imam Bukhari sebut masa Nabi ada itu, ada Imam Bukhari, ada Sahih Bukhari. Mana ada? Tak ada. Tapi perkembangan. Kalau kita hidup ketika ni, dah ditakdirkan ketika ni, jadi perkembangan tu dia dah makin kembang. Itu yang bergaduh tu. Padahal asal usul dia daripada tempat yang sama je. Tuan-tuan, kalau kita baca asal usul kita manusia ni kan semua sekali makhluk, malaikat, jin. Dia ada satu teori lah, riwayat. Kita ni manusia dimulai dengan siapa? Adam. Allah Ta'ala ketika mana buat Adam, ada teori menyebut 40 tahun Adam tu dalam bentuk patung macam tu je, belum ada tiup roh lagi. Sebab itu kejadian manusia yang pertama sekali, Adam alaihissalam, Allah Ta'ala buat batang tubuh dulu, jasad dulu. 40 tahun baru tiup roh. Jadi tempat dia tu di syurga. Ada teori menyebut Allah Ta'ala arahkan malaikat maut supaya kutip bahan-bahan untuk jadikan manusia. Tanah. Muka bumi tak bagi. Tak bagi. Berapa kali malaikat turun naik baru dapat. Ada tanah liat, ada tanah lembut, ada tanah keras. Segala sifat tanah. Ada yang tanah dia kita panggil warna putih, ada warna hitam, ada belang-belang, coloring lah kan macam kita lah. Jadi terkesannya kita coloring ni, ada yang putih melepak macam amoy, ada yang hitam berlengut macam Afrika, pasal sifat tanah dia macam tu. Ada yang lembut macam sotong, ada yang keras macam macam bulldozer. Memang sifat tanah macam tu. Jadi ketika mana Allah Ta'ala buat kita Adam mula-mula sekali tu dengan tanah, maka cukup sifat dia sampai dikatakan fi ahsani taqwim, duduk di syurga. Jadi ketika tu ada satu makhluk nama dia malaikat. Kemudian ada satu makhluk yang dia dah macam setara malaikat dah, iaitu yang asal usul dia bukannya malaikat, dia jin. Jin. Masa Allah Ta'ala buat manusia, bila Allah Ta'ala nak launching manusia tu untuk jadi bosku di dunia, maka makhluk di antara makhluk yang sangat iri hati ialah bangsa jin. Pasal muka bumi sebelum kita duduk, jin dah duduk. Tapi jin masa tu jahat. Asyik bergaduh je manjang-manjang, berperang je manjang-manjang. Last sekali dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Ada teori menyebut dengan Allah kirim seperti bola api lah. Kan jin ni kan daripada api yang ujung tu. Jadi dalam ramai dah habis musnah tu, ada seorang jin diminta malaikat jaga daripada kecil, ditarbiyah, dilatih supaya jadi makhluk yang baik. Azazil, pernah dengar nama Azazil? Jin tu lah. Ada ulama kata dia asal usul dia malaikat, tak jin. Ada kata dia pada jin. Jadi bila dia membesar dalam syurga, last kali hebat dia jadi bosku dalam syurga tu. Sebab itu bila jadi bosku, lepas tu nak ganti bosku yang lain manusia, marahlah bosku lama. Tuan-tuan yang berhati pula, ini bukan tak ada kena-mengena bosku yang hidup ataupun mati. Ini bosku hari itulah. Dia ketua syurga. Nak ganti manusia, dia lama dah pegang jawatan 40 tahun. Tiba-tiba manusia dah ambil, marahlah kawan tu. Sementara 40 tahun sebelum Adam ditiup roh, kan manusia ni kan dia ada rongga hidung, telinga. Ada kok mentor, ada masuk ke rongga. Dia kata berongga manusia ni, dia kata. Kot telinga masuk. Dia kata aku kalau ada kuasa lah, ada tauliah, memang aku bunuh memang aku hancurkan dah manusia ni. Masa tu dia ada rasa iri hati dah. Padahal dia ahli syurga tu.
Jadi bosku dalam syurga. Masa tu ada iri hati dah. Sudah ada perasaan hasad. Itu yang kita bincang. Iman, Islam, ihsan. Ihsan tu. Kita ni, kalau bab Islam kan Islam tu apa? Syahadah. Asyhadu. Nampak kan? Asyhadu mengucap. Lepas tu solat. Nampak? Maghrib 3 rakaat, Zuhur 4, subuh 2. Lepas tu puasa. Kan nampak? Tak makan, tak minum. Bersahur. Berbuka. Lepas tu haji. Berzakat kan benda yang nampak. Kalau kita solat, tiba-tiba ada percekan sedikit lah di baju kain kita. Yang kita ragu-ragu. Entah kencing, entah berak, entah kotor, najis. Oi, kita rasa sembahyang tu daripada awal sampai sudah ragu-ragu gitu. Ini boleh ke tidak? Tidak ke boleh? Boleh ke tidak? Macam mana ni? Tengah sembahyang? Maknanya najis yang kita kira, yang diragui 2-3 titik. Kan? Tapi kalau ikut pandangan ihsan, macam mana kalau dosa tu ada melekat dekat telinga, kita dengar tak apa-apa. Dosa tu ada melekat di mata, tengok entah apa-apa. Hati tu ada rasa sombong. Ni. Jadi sebab tu pentingnya iman. Iman tu yang akan menggerakkan perbuatan kita nak buat ke tidak. Pasal Allah Ta'ala kata kena buat. Allah Ta'ala kata tak boleh buat. Nabi sebut elok buat. Nabi sebut tak elok buat. Kalau kita tak berapa nak beriman, jangan. Lepas tu perbuatan-perbuatan tu ada nama dia haram, ada nama dia makruh. Kita semayang dah, tapi hati tu tak ke mana-mana. Kita menikah dah, ada yang halal. Tapi hati tu berasa nak goda juga. Mak janda sana, anak dara situ. Ada rasa juga nak mengorat amuai situ, amuai sini. Kita ada isteri dah. Tapi hati tu berbunga-bunga balik. Jumpa mak lama. Banyak ke tuan-tuan. Bila kita gagal memahami 3 benda ni kan serentak. Komplit kita punya agama. Iman, Islam, ihsan. Bini ada dah, anak ada dah. Kadang-kadang tergamak ceraikan isteri pasal jumpa makwa lama. Makwa lama ni ada suami dah, ada anak dah, sanggup minta cerai dengan suami pasal jumpa pakwa lama. Berlaku. Saya kata berlaku, bukan saya reka-reka, berlaku. Banyak macam tu. Macam kita hari ni kan, duk bergaduh. Orang kunut dia bising, orang tahlil dia bising. Kita ni tuan-tuan, soal perselisihan boleh tak boleh, halal haram ni kita kata, ya Allah. Kalau ikut Imam Hanafi, mana ada tomak nina? Hanafi tak tomak nina. Kelebak kelebuk. Tuan-tuan itu ada Imam Hanafi seorang sini kan. Siapa nama dia itu? Yang Imam Hafiz tu. Dia Hanafi. Saya tanya dia, kalau Hanafi semayang macam mana? Mana ada tomak nina? Tapi oleh kerana dia duduk di kawasan Imam Syafi'i, ramai yang bermazhab Syafi'i, dia kena ikut itulah. Tapi adakah perbezaan Hanafi, Syafi'i, ada tomak nina, tak tomak nina? Kita bergaduh. Kita bertengkar. Kita saling benci-membenci. Kita saling hina-menghina. Hari ni macam tu lah. Kadang-kadang bukan sebab perbezaan pendapat tu. Cuma perbezaan segi politik. Ini bendera biru. Ini biru pekat. Ini biru cair. Ini hijau. Sebab itu bendera je bergaduh. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Kenapa mesti ada seteru macam tu? Kita kata orang tu dia jahat macam saya sebut satu macam tuan-tuan, biasa kita ketengahkan nama dia Rabi'atul Adawiyah. Latar belakang sebelum jadi tok wali perempuan Rabi'ah Adawiyah ni, orang yang tak berapa nak elok lah. Tapi oleh kerana dia berjaya menjadi orang yang dapat petunjuk,
dan berjaya bertaubat, hati dia dilembut-lembut, maka kalau kita tanya dia balik, dia buat sesuatu amalan tu bukan pasal surga neraka sangat. Bukan dia menolak artinya surga neraka, tak. Tapi oleh kerana ihsan dia tu. Kan sebut tadi dah, iman dah betul, amalan dah betul. Tapi segi ihsan dia tu, iman, Islam, ihsan. Mana dia buat sesuatu tu bukan lagi berdasarkan surga neraka, tak. Pasal, ialah tuan-tuan, ada satu teori tau. Kita ni, kalau pergi kenduri kan, kenduri, atau pergi ziarah rumah kawan-kawan, kita pergi-pergi, sonok ke kita dah pergi makan-makan, minum, dah kenyang, nak balik dapat bungkus bunga telur, dapat apa nama tu, goodies kan. Lepas tu tunggu mana tuan rumah ni tak keluar-keluar. Kita nak balik sonok ah? Tak. Kita mesti nak jumpa tuan rumah. Mesti nak ucap tahniah. Barakallahu fikum ajmain. Macam juga kita masuk surga. Surga dapat dah. Tapi tak jumpa-jumpa Tuhan surga. Tak jumpa-jumpa Allah Ta'ala sonok ah. Rabiatul Adawiyah, ihsan dia tu sampai tahap tu. Itu yang timbul kemudian tu nama tasawuf. Timbul kemudian tu tariqat. Zaman Nabi mana ada tarikat-tarikat Naqsyabandiyah semua mana tak ada. Tapi perkembangan daripada situ, ihsan tu. Pasal benda ihsan tu kan kita ni bila buat sesuatu, kita mesti letakkan kepercayaan seolah-olah kita nampak Allah. Kita tak nampak Allah. Memang tak nampak, tapi Allah tak nampak. Jadi bila kita buat sesuatu tu pasal apa? Pasal Allah. Macam kita lah suami kan, suami. Kalau ikut pandangan iman, ialah suami. Tak nama suami kalau tak nikah. Pasal apa nikah? Fankihu. Siapa sebut fankihu? Allah Ta'ala. Kenapa kita nikah? Pasal keimanan kita kepada Allah. Allah Ta'ala kata kalau nikah, di antara kelebihan bernikah, apa dia? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tu nikah sepasang azwaja, suami isteri. Litaskunu. Siapa yang sebut litaskunu tu ketenangan tu? Allah Ta'ala. Kalau kita tak percaya dengan Allah Ta'ala, mana mungkin kita nak nikah? Serabut kepala nikah ni sah. Nak balik malam lebih tak boleh. Lepas tu kan kita terpaksa pula kita bagi-bagi untuk suara isteri lah, untuk anak sulung lah. Oi, pening kepala sah, leceh-leceh. Baik seorang je sah, relax je seorang. Nak ada duit makan, tak ada tidur. Kan kalau ada anak kan leceh, kalau sakit kena bawa hospital lah. Kan kalau kena COVID kena leceh. Tapi kepercayaan yang kita ada tak macam tu. Sakinah, ketenangan. Jadi secara Islamnya kita pun nikahlah. Fiqhul munakahat. Jadi situ kan ada kewajipan. Kalau kita fikir tanggungjawab suami bagi makan, bagi kan penat kena keluar pagi-pagi cari nafkah, bayar duit api, bayar duit air. Tapi oleh kerana hati ni telah percaya dan membuktikan kepercayaan dengan amalan, rupa-rupanya kita membelanjakan harta, mengeluarkan tenaga untuk jaga maruah isteri dan anak-anak tu, Allah Ta'ala bagi pahala sedekah. Bukan sesaja pahala sedekah. Jadi oleh kerana pahala sedekah, besar tak besar anugerah Allah Ta'ala tu, penat ke, sakit badan ke, kena COVID ke, bersedia kita untuk, bukanlah dihamba keluarga, tak. Tapi kita buat tu, pengambilnya pasal Allah. Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala ajar. Start daripada apa tadi? Iman, Islam, ihsan. Pada kita sama-sama kita masyarakat kan, kasih sayang. Kasih sayang ni tuan-tuan, benda yang bermula daripada hati dan perasaan. Rasa kasih, rasa sayang. Kan?
Rasa kasih sayang ni, dia kan kata kita sama-sama kita. Anak beranak, jiran tetangga, masyarakat. Dengan binatang pun kita tak boleh buat tak tentu hala, tak boleh. Ihsan. Kalau kita kira apa kejadah ni, Ustaz? Bagi makan ke kucing. Apa jadah? Bukan kita boleh kucing pun dia merayau. Kita fikir macam tu kan. Apa masalah dia kita tolong sana tolong sini, Ustaz? Anak bini kita lagi perlu. Tak payahlah tolong sana tolong sini. Tapi kasih sayang. Hati tu kasih dan sayang. Sebab itu soal kematian ni sebenarnya tidak menjadi suatu benda yang mengerikan. Pasal bagi kita kematian tu satu kemestian. Kemudian cumanya bila nak mati ni kena buat persediaan lah. Macam kita katalah anak-anak kita ambil periksa. Tingkatan 5 ada periksa, tingkatan 4 tu tuition dah. Benda tu kita boleh terima. Tapi kenapa persediaan untuk peperiksaan nanti di alam kubur, peperiksaan pertanyaan nanti di alam akhirat, ada timbang tara lah, ada titian sirat lah. Kenapa kita tak buat persediaan awal-awal? Kasih sayang ni tuan-tuan, kalau buat ihsan ni, ini saya rasa tak ada orang tak merasa lah. Zaman dulu ni kan orang cinta monyet lah, cinta beruk lah kan. Dulu mana ada handphone, kan surat. Kan kalau kita bercinta itu kan, tunggu je postman. Mana postman tak sampai lagi. Datang lalu je, Allah tak ada surat. Allah, hati rasa apa? Oleh kerana surat balasan tak sampai lagi, baca surat lama. Nak lepas rindu. Lepas rindu. Kenapa dengan manusia, padahal kadang-kadang beria kita bercinta lah sekali, bercinta lah dengan orang lain, bertunang dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Cerai pula, lepas tu nikah dengan orang lain pula. Mati, bini orang lain. Berapa banyak orang lain kan. Yang tak pasti, cinta kita tu sampai ke mati ke tidak. Dengan Allah Ta'ala ni, jangan kata sampai ke mati. Kita mati, hidup balik, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Sebab tu Rabi'atul Adawiyah, dia punya style itu, dia bukan tak nak syurga, tapi cinta dia tu sampai peringkat dia nak jumpa Allah Ta'ala. Sebab itu dia letak syarat, siapa yang nak beristrikan dia tanya, agak-agak kalau kahwin ni, agak-agak boleh jumpa Allah Ta'ala tak? Kita ni kalau kahwin, agak-agak boleh makan angin kat Langkawi tak? Boleh makan angin kat Pulau Coman tak? Ni COVID tengah kuat ni, sibuk lah pergi Langkawi. Bukan tak boleh pergilah, masalah balik Langkawi, satu keluarga positif. Balik Langkawi, satu keluarga positif. Tak ada yang tak positif. Macam kundi kendara. Lepas tu saya kundi kendara ni ketika ni jadi slow sikit lah. Pasal terbukti lah. Kenduri balik positif. Kenduri balik positif. Bukan saya nak petikai soal kenduri makan angin, tak. Nak sebut je kita ni, bila mana kita pergi sampai ke tahap 1/3 ihsan tu, dapat tak kita, kita panggil hati ni berasa seronok dengan Allah Ta'ala. Macam tadi dah, kita ni berasa seronok, sayang, cinta, konon-konon cinta monyet tu kan. Kita baca surat, tengok gambar. Jadi dengan Allah Ta'ala lebih-lebih lagi lah. Sebab itu, tuan-tuan ingat lagi tak? Wahyu yang pertama turun apa dia? Iqra' kan? Mana dia apa? Baca kan? Jadi surat Allah Ta'ala yang rasmi Quran Wahyu 30 juzuk tu, kita baca ke tidak tiap hari? Jadi kita nak ada rasa sayang dengan Allah Ta'ala macam mana? Baca surat pemalas. Nak baca surat. Sekarang masjid sekarang ni, dia nak didik anak Korea dia, kalau malam Jumaat Yasin. Pasal ni nak didik, nak asuh. Pasal hidup ni tuan-tuan, nak tak nak, dia tak lari daripada pendidikan. Mesti didik. Nak jadi engineer,
Kena didik daripada kecil. Matematik, sains, SRP, SPM. Nak jadi ustaz, nak jadi tok imam, didik pada awal. Pandai baca Quran, lepas tu hafal Quran, lepas tu ingat Quran. Daripada kecil. Kalau kita berasa nakkan anak jadi petani, kita nak daripada kecil kita minatkan dia dengan pertanian. Jadi last kali lepas SPM masuk Institut Pertanian. Pasal kita nak jadi petani. Kita orang Islam macam tu lah. Banyak orang silap faham. Kita ni Islam dah. Keluar daripada perut mak Islam. Dah. Nak belajar apa, lantak pergi. Tak kenal agama, lantak pergi. Yang penting SPM. Yang penting universiti. Sembahyang tak mana, Quran tak kerti baca, ilmu agama lintang pukang. Kalau bab kahwin kan, saya suka share dengan tuan-tuan lah. Saya juga nikah kan. Kalau bila bab nikah ni, Ustaz, jangan lupa Ustaz pukul 10 kita kena ada dah Ustaz. Apa pasal? Yelah Ustaz nanti nak bersanding. Saya tak nak sebut lagi pertikaian bersanding tu. Nak sebutnya, sampai kadang-kadang, kenapa tak boleh lambat-lambat sikit? Tenang-tenang je nak nikah ni, bukan payah mana pun. Bukan Ustaz, nak bersanding pukul 12, nak kenduri sekian-sekian, nanti nak make up, gedebak-debu. Kalau macam tu, kau sanding je dulu. Kan besok-besok pagi dah okey, semua dah clear, kita nikah lah. Tak nak pula dia. Ustaz jangan lupa pukul 9, kita ni daripada Ampang, ada kuliah subuh, bawa lah nasib baik orang tak ramai tadi usia tu ni kan. Berdesut lah 1.20. Tunggu apa lagi? Nak kejar 9.30. Kita sampai 9.30. Terkejut kencing semua sekali. Tak sampai-sampai pengantin. Bunyi berkamen 9.30. 9.30. 9.45 tak sampai lagi. Apa kena-mengena Ustaz? Ada kena-mengena lah. Pasal kita ni bila suka, ialah kan orang nak nikahkan dia excited. Excited ni bukan masalah hati je. Seronok. Hati kan. Orang nak kahwin ni tuan-tuan mungkin dah lama kahwin, dah lupa dah kot. Dah tua-tua lupa dah. Kalau saya seronok, bila nikah kau orang ni, refresh tau. Refresh. Bila nikah je, refresh. Pasal apa orang nak kahwin ni excited. Nak kahwin, nak nikah bulan depan. Tapi bila jumpa muka berseri-seri, bercakap pun, dia seronok. Benda seronok ni benda apa? Benda seronok ni hati lah. Hati. Kita dengan Allah Ta'ala ni, itu yang lebih utama kita seronok. Kenapa dulu zaman-zaman Nabi dia seronok? Dia sanggup rosakkan badan dia berperang. Dia sanggup pertahankan. Dia sanggup jadi benteng. Daripada Nabi kena panah, dia kena panah dulu. Apa pasal? Pasal hati dia tu dah terikat dengan Allah Ta'ala. Dia ada rasa kasih dan sayang. Kita kan, suami isteri, apa rasa hati? Ke tak ada kasih sayang dah dengan bini? Bukan. Jangan. Jangan. Pasal kasih sayang ni, dia boleh pergi, boleh datang. Kasih sayang ni boleh pergi, boleh datang. Bila kita benci, sayang tak ada lah. Bila kita suka, sayang tu adalah. Tapi nak boleh ada sayang, tak nak benci. Ada benci, tak nak sayang ni, tak boleh. Kita biar seorang macam, ibarat macam menunggu dia runtuh. Tak boleh. Kita kena usahakan. Macam kita dengan Allah Ta'ala kan, kita sayang dengan dia. Kan selalu saya ulang, kalau kita baca dalam kitab siapa tu, kitab ulama tentang Tibbun Nabawi. Persoalan macam mana kita nak ubat orang yang angau-angau. Bila dia kasih dan sayang macam Laila Majnun lah. Makan pun tak kenyang, tidur pun tak lena, mandi pun tak basah. Pasal apa dia punya kasih sayang tu dah climax, dah melampau mana. Jadi orang yang macam tu macam mana nak hilangkan penyakit dia? Kita kaji balik apa punca kasih dan sayang. Pertama, kita tamak nak berserta dengan dia. Kita dengan Allah Ta'ala ni ada rasa nak berserta ke tidak? Jangan kata ada rasa tamak. Ada rasa nak bersama Allah Ta'ala ke tidak? Ke boring Allah Ta'ala ni? Baca Quran kejap-kejap nguap, baru satu muka dah berbuih dah bontot tu. Dah tak larat dengar, tak larat dah duduk lama-lama baca Quran. Belum bersama Allah Ta'ala lagi, baru baca surat dia je baru.
Orang yang jatuh cinta ni, salah satu daripada yang nyebab dia cinta sangat tu, pasal dia tamak nak berserta. Padahal bukan lelaki bini ni, baru makwa-pakwa, kejap-kejap nak cakap. Kejap-kejap sekarang ni lagi dahsyat. Dulu, payah. Nak bercakap lah dalam telefon, kena cari telefon awam lah. Sekarang bukan voice call lagi. Video call. Live. Online. Mau tak gila? Kita dengan anak-anak. Kalau anak-anak jarang bersama kita, kita pun jarang bersama dengan anak-anak. Jangan. Kita ada orang gaji. Anak-anak tu lebih rapat dengan orang gaji daripada bini kita. Last sekali dia anggap orang gaji tu macam mak dia lah. Mak dia macam orang gaji sudah. Macam kita tuan-tuan. Saya tak tahulah, saya tak ada orang gaji kan. Tuan-tuan orang gaji kan. Masak orang gaji. Suar dalam kita dibasuh pun orang gaji. Orang basuh. Orang gaji kita basuh spender kita. Orang gaji kita yang kemaskan bilik tidur kita tu. Tempat paling rahsia padang tembak tu, dia yang bersihkan. Dia yang sapu, dia lipat selimut pun sekali. Jadi agak-agak kita ni berbini siapa sebenarnya? Bini kita siapa sebenarnya? Saya selalu cakap bini saya, kalau aku makan nasi lemak, kedai nasi lemak mak janda tu, biar aku kahwin dengan mak janda tu je. Dia tak faham. Tak faham. Bukan saya nak salahkan bini nasi lemak tu, tak. Tapi kalau kita makan pun, nasi lemak tu air basuh tangan dia mak janda tu, biar aku kahwin dengan mak janda je. Pasal benda tu ada kesan tu. Ada kesan. Berapa ramai orang yang suka makan kedai tom yam. Kadang-kadang tom yam dia bukan nak kata kita nak komplain kedai tom yam, tak. Tapi pengalaman kedai tom yam lah. Kita order apa? Tom yam udang ke, tom yam daging. Yang banyak dia hantar pun tom yam serai. Bukan aku order tom yam ayam lah. Ini yang banyak tulang ayam dengan serai. Aku tak order tom yam serai. Tapi pasal oleh kerana ramai-ramai yang layan kedai tom yam tu anak dara kan. Pakai tudung tapi baju ketat sendat hari-hari. Kadang-kadang bukan hari-hari pun, seminggu sekali. Tapi bila menengok tu melekat kat kepala sampai ke mimpi. Kejap-kejap nak pergi kedai tom yam. Kejap-kejap nak pergi kedai tom yam. Pasal apa? Hati dah mula terpikat. Kejap-kejap nak bersama. Kejap-kejap tak borak pun tak apa. Kejap-kejap order. Dek, mai kejap. Nak apa pakcik? Air masak. Air kosong. Ada je kejap air kosong lah, kejap teh tarik lah, kejap lemon. Ada je kejap sudu lah, kejap garfu lah, kejap straw lah. Kita dengan Allah saya nak bandingkan dengan Allah Ta'ala. Jadi kita jumpa seminggu sekali tu pun macam saya jumpa tuan-tuan ni bukan selalu pun. Sebulan sekali je kan. Tapi bila tengok ada kawan-kawan selalu ada, tiba-tiba tak ada. Lain macam tu. Kita jumpa sebulan sekali je. Tapi walaupun sebulan sekali, kita berjumpa tu bukan pasal kita bekerja. Kita berjumpa tu pasal saya mengajar, tuan-tuan belajar. Kita jumpa di rumah Allah Ta'ala. Kita berjumpa tu ingat mengingat. Baca Quran, baca hadis. Jadi hubungan tu lah macam. Bila tak jumpa, mana tak nampak. 3 bulan tak datang. Sihat ke? Syanu. Kita ada rasa rindu. Pasal apa? Kita selalu bersama. Malam minggu je saya datang. Tuan-tuan datang. Malam minggu je tuan-tuan datang. Saya datang. Bukan selalu pun, sekali sebulan ya. Tapi hubungan tu bukan atas kebendaan semata-mata, tak. Atas nama agama. Keimanan kata kita kena suburkan kepercayaan. Di antara cara dia dengan belajar, dengan cara buka kitab, dengan cara duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu. Mana kita kata kan, macam mana anak-anak kita ni, dia lebih dengar cakap boyfriend dia daripada bapak dia. Apa salah agak-agak?
Dia lebih dengar cakap boyfriend dia, atau anak bujang kita lebih dengar cakap girlfriend dia daripada mak dia. Pasal apa agak-agak? Itulah sebab puncanya. Dia bercakap dengan mak ayah dia jarang. Tapi bercakap dengan girlfriend, boyfriend dia hari-hari. Pagi bercakap, tengah hari bercakap, petang bercakap. Dengan ayah dia. Kena-kena kalau anak bujang kita duduk, bukan tak duduk sekali dah. Duduk rumah asing-asing rumah bujang. Lagi dah lah. Minggu ni tak balik. Minggu depan tak balik. Minggu akan datang dah kena COVID pada kuarantin 7 hari. Nak elok nak balik dah okey, dah boleh keluar. Dah mak bapak kena kuarantin buat lah. Dah tak boleh balik. Dah awak. Kita dengan Allah Ta'ala macam tu lah. Ada tak sesuatu yang boleh menghubungkan kita dengan Allah Ta'ala? Baca Quran. Diajar supaya sebut. Kan di antara cara nak ingat kena sebut. Kita ni teringat dengan makwa sampai ngigau-ngigau sebut dah makwa. Bini ada kat sebelah ni tidur berdengkur. boleh ternigau sebut nama makwa. Sebab nama makwa lama dengan makwa bini nama sama. Tak ada syak sangat nasib baik nama makwa lama dengan bini tu sama. Jadi tak ada syak sangat. Jadi bini ingat, wah, ingat ke dia sampai menigau dalam tidur tu kan. Kita dengan Allah Ta'ala macam tu lah. Dia ajar berzikir. Itu yang bila bab ihsan tu, ada nama tasawuf, ada nama dia tarikat. 1000 kali pagi, 1000 kali petang. Ada, tapi itulah kadang-kadang dia jadi lain tau. Ada setengah-setengah zikir ni, ada juga dia punya tingkatan dia lah, yang kita kaji lah kan. Ada setengah tu dia berzikir selawat. Tapi tujuan dia, ada kadang-kadang tersebar, dia nakkan kereta apa? Exit. Dia nampak dia exit, dia pun selawat. Tujuan dia selawat, nak pakai exit. Ada juga macam tu. Dia zikir, pasal dia nakkan sesuatu. Tak adalah salah, tapi malulah tuan-tuan. Kita berzikir nak ingat Allah Ta'ala. Tiba-tiba berzikir, nakkan kereta. Nakkan pangkat. Memang ada macam tu. Dia berzikir, dia kata tu, 4,444. Naik pangkat. Dapat. Dia meniaga, dia zikir 4,444. Meniaga maju. Tapi kita nyebut nama Allah. Tapi kita nak kereta. Macam tak kena gaya lah. Tak kena gaya. Macam ni. Saya kawan dengan tuan-tuan. Saya puji tuan-tuan. Baguslah engkau. Rajin derma sana, rajin derma sini. Bagus engkau. Tapi saya puji tu bukan saja puji. Lepas puji-puji. Ustaz nak apa sebenarnya Ustaz? Ada tujuan. Bila kita baca persoalan ihsan tu, memang semata-mata kita puji Allah Ta'ala lah. Kan ada orang sebut, wala in syakartum la azidannakum. Tetapi bukan bermaksud kita berzikir tu nakkan sesuatu. Tak. Memang tak salah. Itu kebaikan rahmat Allah Ta'ala lah nak bagi ke tidak. Tapi kita tak. Belum zikir lagi kita niat dah. Aku nak zikir hari ni 1000 kali. Pagi 1000, petang 1000. Pasal aku nak dapat kereta. Aku nak dapat tanah. Aku nak bini 2. Dia sanggup perhabis duit. Nak pergi ibad umrah. Pasal nak berdoa depan Kaabah. Dia dapat bini nombor 2. Pasal berdoa dekat surah Diniyah. Tak mau makbul doa. Padahal kalau kita belajar bab ihsan tu, doa lah mana-mana. Apa tunggu kat Kaabah, depan Kaabah tu? Kenapa mesti kat Hijr Ismail tu? Allah Ta'ala tak ada kat sini apa? Ke doa kita tu Allah Ta'ala ada kat Mekah. Dekat Diniyah tak ada Allah Ta'ala. Masalah. Tak salah. Tapi bila tak ada ihsan. Kan kita diajar kan? Allah Ta'ala tu di mana-mana. Kan punca ke iman. Bila kita belajar beriman, kan ada sifat 20. Sama ada kita belajar style uluhiyah rububiyah ataupun asma' wa sifat. Kan? Ada sifat mustahil, ada sifat yang wajib, ada yang harus. Tapi kalau keimanan itu,
kita tak buat suatu percambahan, suatu upgrade. Nanyalah kita. Yang nanya bukan Allah Ta'ala, kita lah nanyanya. Apa tak nanya ialah, last kali pengetuk berumur juga sudah. Pengetuk berumur sudah ni. Kita ada Allah Ta'ala. Dia beza tuan-tuan, jumpa doktor dengan jumpa bomoh tak sama. Tuan-tuan yang sama, wah jumpa bomoh syirik, habis jumpa doktor syirik, tak sama, lain. Pasal doktor ni dia ada kebolehan dia. Bomoh apa kebolehan dia? Ustaz, jampi-jampinya ada pengeras. Pengeras dia apa? 25 sen. Kita seronok lah 25 sen. RM20 kita boleh bagi. Nak 25 sen kita nak lah. Pasal murah. Dengan Ustaz Ar-Ruqyah, Ustaz air mineral je RM10. Limau 1 biji pun RM8. Mahal. Dengan Tok Bomoh murah 25 sen je. Pengeras. Pengeras tu, itu syarat sah dia punya jampi. Dia jampi tu dengan bau rokok isap dia, dengan tak gosok gigi dia, tak komo-komo, tak ada semayang. Agak-agak siapa yang buat kerja tu? Dia seorang ni ke? Dah tentu ada jin setan campur dekat situ. Kan banyak dalam video tersebar kan? Urut stroke. Pergilah. Masa pergi jumpa tu, dia urut tu okey lah. Masuk kereta balik, tak boleh jalan lah. Kan ada di mana? Di Kedah. Tersebar dalam video. Bomoh mata. Kan? Tersebar cerita, masa dirawat tu okey lah. Sampai rumah, gabun balik semula. Banyak berlaku macam tu. Sebab tu tuan-tuan, kita kena membuat suatu persediaan yang rapi lah sebelum kita mati. Pasal macam kita lah. Kita ni sekarang, dah azan belum? Dah lebih lah? Berapa lebih ni? 10 minit? Nak terus ke berhenti azan kejap? Betul lah. Macam bab mati kan. Saya sebut tadi dah. Mati ni tuan-tuan. Satu, mati alam akhirat. Satu lagi mati dunia. Tuan-tuan, kita kena tengok juga tentang kematian yang dia mati belum akhirat lagi. Banyak berlaku. Saya buktikan satu benarnya. Kita tidur malam. Kita nak tidur ni sekarang sebab kita mati. Tak percaya? Apa tuan-tuan baca doa sebelum tidur? Bismillahi amutu wa ahya. Dengan nama Allah, aku nak mati ke aku nak tidur? Amutu tu maknanya mati ke tidur? Amutu tu. Amutu mati kan? Wa ahya, dan mudah-mudahan hiduplah. Nanti kita bila bangun tidur, apa doa yang kita biasa sebut, yang kita diajar? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Segala puji-pujian hanya untuk Allah Ta'ala yang telah menghidupkan kami setelah kami mati. Itu satu. Itu paling simple lah. Jadi tuan-tuan, kalau kita boleh yakinkan tidur tu kematian, agak-agak kita nak baca apa sebelum tidur? Kita nakkan husnul khatimah, banyak je tuan-tuan. Kawan saya itu bulan lepas, bini dia pagi bangunkan, dah tak bangun dah. Dia mati tengah tidur. Berapa ramai? Tu sahabat kita, arwah Ustaz Zakaria kan. Dia kata dia mati pasal tidur. Ada je mati ni, hidup, belum lagi masuk akhirat. Pasal itulah peluang untuk kita mencari sesuatu yang kita boleh bawa bekal nanti dalam kubur. Kalau ada kesilapan-kesilapan, itu yang ada setengah-setengah tu sebelum tidur, kita maafkanlah silap orang pada kita. Kalau boleh hutang-hutang, kita halal lah. Ustaz, kalau zakat RM50 boleh halal, Ustaz RM50,000 tak lalu Ustaz. Tu, pasal kita nak mati kan?
Kan kita diajar sebelum tidur baca Fatihah, baca ayat kursi, baca 3 kul, kalau boleh baca suratul muluk. Banyak dah surah-surah dia mulalah didik asuh anak Korea dia. Lepas dia kuliah, lepas solat Isyak, baca suratul mulk. Banyak dah mula baca suratul mulk. Memanglah kita kata yang sunnahnya tu kita baca sebelum tidur. Tapi kita nak mendidik. Kadang-kadang pendidikan ni, kalau kita buat seorang-seorang, tak seronok. Buat ramai-ramai seronok. Kalau kita buat balik kalau nak tidur bawa baca, memang tak baca lah. Baca WhatsApp. Baca sebelum tidur tengah baca WhatsApp. Mana ada nak tidur balikkan baca Quran? Tak adanya dah. Tak ada. Jadi, nak didik, nak asuh. Paling tidak, satu hari tu kita baca Quran. Paling tidak satu hari baca Quran. Kalau di majlis Singapura saya dengar cerita, pagi Jumaat, dia ajak dah anak Korea dia baca suratul Kahfi. Jumaat. Dia baca dah suratul Kahfi. Kemudian lepas Isyak, lepas kuliah, dia baca suratul muluk. Sebagai suatu pendidikan. Suatu, apalah kita panggil, supaya biar kita terbiasa. Kan orang tua kata alah bisa tegal biasa. Nak jadi biasa memang payah. Kita jarang baca Quran. Memanglah gelisah-gelisah, buntut macam nak keluar tai je kan. Macam-macam lah. Memang macam tu. Tak biasa. Tapi kalau kita dah biasa, tak ada apa dah lah. Macam orang tua-tua dulu, dia biasa baca Yasin malam Jumaat. Tiba-tiba kita tak nak baca Yasin malam Jumaat. Marahlah kawan tu, dia biasa baca Yasin dah. Dia itulah time nak baca Quran. Sempurna satu surah Yasin. Yang lain tak baca. Tak dan aku kan. Tak dan. Macam mana? Alah bisa tegal biasa. Membaca Quran tu. Membaca Quran. Sebab itu, selain daripada tu, kalau kita baca Quran, saya sebut dah bulan lepas rasanya. Ada contoh mana macam kisah Nabi Musa. Nabi Musa masa dia nak ajak kaum dia untuk naik ke Bukit Tursina nak pergi jumpa Allah Taala. Sebelum cerita tu ada satu cerita, saya nak ulang balik. Kalau cerita saya ulang balik bagaimana Nabi Musa masa Firaun dah tenggelam dengan kerajaan di laut. Jadi kan Nabi Musa arahkan supaya jangan diambil emas peninggalan Firaun tu, tak diambil. Tapi masa tu Musa Samiri, kan masa tu ada 2 Musa. Satu Nabi Musa, satu Musa Samiri. Musa Samiri dan diam-diam diambilnya harta peninggalan Firaun yang emas-emas tu. Lepas tu ditempurnya jadi berhala. Jadi berhala. Jadi masa Nabi Musa naik pergi panjat Bukit Tursina pasal nak ambil Taurat, jadi tanah yang pijakan kuda yang ditonggang oleh malaikat tu diambil. Lepas tu dia siramnya ke anak lembu yang dia tempur tu. Bila dia siram ke anak lembu tu, berbunyi anak lembu tu. Berbunyi je pun, bukannya hidup, berbunyi je. Dia pun cakap, kau tengok, Nabi Musa pergi panjat Bukit Tursina 40 hari 40 malam jumpa Tuhan. Ni Tuhan lah, dia kata. Ni Tuhan. 70,000 Bani Israel murtad. 70,000 follower dia ramai. Padahal sebelum tu Nabi Musa ajar macam-macam dah. Nabi Harun pun ada. Tapi hidup macam tu lah. Ada je kebaikan, mesti ada keburukan. Ada je pahala, adalah dosa. Tadi saya baca dalam mukadimah kan. Kalau kita baca surah Sejadah tu, cuba tengok. Lepas walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Allah Ta'ala kata kalau Allah Ta'ala berkehendaklah, kalau kami nak memberikan petunjuk kepada semua manusia ni, boleh je. Boleh. Kun fayakun. Penuh surau ni.
Penuh. Walakin haqqal qawlu minni. Tapi memang benarlah Allah Ta'ala ni, kata-kata dia, dunia ni tak lari dah. Mesti ada syurga, mesti ada neraka perakhirannya. Mesti ada orang yang soleh, yang baik, mesti ada orang yang jahat. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Itu realiti dah. Realiti dia apa? Ada syurga, ada neraka. Siapa yang akan memenuhi neraka? Jin dan manusia. Sebab itu, maka oleh kerana realiti hidup kita macam tu, maka nak tak nak, kita kena buat persediaan lah. Supaya hidup ini, jangan penghabisan dia tu su'ul khatimah. Nak boleh husnul khatimah ni, kita kena prepare pada sekarang lah. Pasal kematian ni Allah Ta'ala tak bagi tahu. Cuma dia bagi tahu secara imbas-imbas. Tidur kan mati. Kita sembai lah. Tapi selama kita tidur bangun. Tidur bangun. Kadang-kadang tidur bangun, tidur balik, bangun 3-4 kali bangun. Yang mana kecil manis kan macam tu 3-4 kali. Tidur. Lepas tu tidur bangun. Jadi kita biasa dah tidur bangun. Kita tak berasa macam mati kan. Alah tidur je Ustaz. Tak berasa. Tapi kalau kita boleh rasakan tidur tu kematian, kita diajar tadi, saya sebut tadi kan, kita diajar apa doa dia? Bismillah amutu wa ahya, mati. Bangun balik celik subuh esok. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatna, mati. Jadi cuba bayang, bukan Nabi Musa Harun tak ajar, Bani Israel ajar. Tapi manusia memang macam tu kan. 70,000 Bani Israel murtad. Padahal Nabi Musa, Musa Samiri cuma buktikan anak lembu tu boleh bunyi je. Bukan boleh melompat-lompat pun. Bukan boleh hidup pun, bunyi je. Semua terikut terpikat. Follower. Follower ramai-ramai 2/3. Goyang parlimen. Goyang parlimen 2/3. Tinggal minoriti. Jadi bila kata murtad, Nabi Musa turun kan dia marah dengan Harun. Dia tarik janggut marah kan. Jadi siapa murtad nanti akan diazab dengan Bukit Tursina, akan hempuk kepala ni. Akan terbalik ke Bukit Tursina. Tak tahulah dengan gelongsor ke, dengan apa benda. Okay, azab lah. Tapi baik tak baik Allah Ta'ala ni boleh taubat. Tapi cara taubat, aku tikam kau, engkau tikam aku. Kalau murtad tak nak taubat, mati. Kalau taubat pun mati. Agak-agak nak pilih mana? Mati taubat ke mati azab? Pilih mati taubat lah. Tapi bukan senang. Tuan-tuan kalau dihukum, aku tikam kau, kau tikam aku, nak? Itu zaman Nabi Musa. Okey lagi. Tapi dengar okey lah. Tapi aku tikam kau, tikam aku. Bukan dia. Aku bunuh kau, kau bunuh aku. Sekali tikam kena bahu. Tak mati lagi. Tikam-tikam mengelak. Kena ke telinga. Ui pedih tu. Tak mati lagi. Sanggup? Kau tikam dulu okey ada. Tikam nak? Mana nak? Bukan senang tau. 70,000. Tinggal minoriti. Masuk parlimen, goyang lah. Jadi Nabi Musa nak yakinkan lagi pengikut dia. Dia nak jumpa Allah Ta'ala di Bukit Tursina. Ada ulama kata dia nak bawa 6 orang, ada kata 12 orang. Dia bawa lah. Sampai tengah jalan, tak sampai atas bukit lagi. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Padahal dia orang ni semua yang anak-anak murid yang pak lebay lah. Yang kaki kuliah subuh, bersemayang berjemaah, pak lebay lah pilihan. Yang baik-baik, yang okey. Tok Imam, Tok Bilal. Yang hardcore lah. 12 orang. Tak sampai atas bukit lagi. Musa, kami tak beriman lah, tak percaya lah. Sehinggalah kami nengok Allah Ta'ala ni jahrah. Nampak setongkol macam tu. Nampak depan mata kepala kami, baru kami beriman. Perkara tu, melampau tak melampau. Dah melampau macam tu sampai tak beradab, nak tengok Tuhan. Belum sampai ke atas lagi, dan minta tengok Tuhan kat bawahnya. Fa akhadhumus sa'iqah. Allah Ta'ala kirim halilintar, sambal putih, mati semua.
Jadi Nabi Musa pun berdoa minta Allah Ta'ala. Dahlah tinggal tak sampai minoriti. Parlimen dah goyang dah ni. Lepas tu kan mati pula ni. Lagi sikit. Kalau boleh hidup baliklah. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum. Kemudian Allah Ta'ala hidupkan balik lepas pada mati tadi tu. Pasal apa? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Apa makna syukur tu? Ialah mudah-mudahan bila kita bangun tidur, hidup balik, bersyukur. Terima kasih, satu. Kemudian apa bukti terima kasih? Kita jalankan tugas sebagai manusia hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh, kita buatlah. Allah Ta'ala larang, kita tinggalkanlah. Itu je. Semua macam tu. Jadi pelajaran, pengajaran mati, hidup balik, tidur tu, itu pun dah cukup sebenarnya tuan-tuan. Dah cukup sebenarnya untuk kita bangun celik, cepat-cepat kita berwuduk, mandi wajib ke sunat ke berwuduk. Kalau sempat ke surau lah berjemaah. Kalau tak sempat, berjemaah dengan anak bini di rumah. Solat tu. Kan solat tu yang utama. Nak cantik lagi, solat sebelum subuh. Nak cantik lagi, solat tahajud lah, solat hajat lah, solat taubat lah. Pasal kita nak tak nak, tadi kita mati dah. Allah Ta'ala bagi can peluang untuk hidup hari ni. Jadi apa tanda kesyukuran kita? Kita kerjakanlah solat subuh. Kita buatlah solat-solat sunat yang lain-lain. Pasal solat tu merupakan hubungan yang direct dengan Allah Ta'ala. Orang sekarang ni kan sibuk Isra Mi'raj. Sebenarnya ada ulama sebut kita solat tu kita mi'raj dengan Allah Ta'ala lah. Bila kita sembahyang tu kan kita kisah ke apa dah. Kita kira kita dengan Allah Ta'ala je. Allahu Akbar. Awal-awal tu sebut Allah Ta'ala dah. Lain semua tak ada dah. Habis yang ingat tu Ustaz. Itu masalah hubungan kita dengan Allah Ta'ala lah. Kita jarang jumpa Allah Ta'ala kan. Jarang baca Quran. Jarang sebut nama dia. Jarang berzikir. Jarang ingat dosa pahala. Bila sembahyang macam tu lah. Apa sebab bila kita tidur malam. Apa mimpi yang paling seronok sekali? Tanya. Wah, mimpi jumpa perempuan lah Ustaz. Nampak? Situ pun kita kantoi lah. Tuan-tuan jangan. Nabi sebelum dapat wahyu di Gua Hira Iqra tu, apa yang berlaku sebelum tu? Yang menyebabkan Nabi sampai dia berkhalwat, dia menyendiri. Pasal apa? Kan wahyu tu dimulai dengan mimpi kan? Mimpi. Ru'yah tu. Yu'ratus salihah. Mimpi. Nabi kan satu malam tu dia bermimpi. Lepas bermimpi tu, hati dia seronok nak pergi berkhalwat. Selama 40 hari. Lepas tu baru dapat wahyu. Tak, sebab tu kita kalau mimpi ni kita kena jaga mimpi, jangan mimpi yang pelik-pelik. Tapi nak boleh mimpi yang baik ni, kita kena bersih diri, berwuduk, baca Quran kan. Baru dapat mimpi yang bagus, mimpi Rasulullah. Kita nak mimpi Rasulullah, baca Quran hari ni pun malas. Ni hari ni pada pagi tadi sampai malam ni ada baca Quran belum? Nak mimpi jumpa Rasulullah macam mana? Jumpa Amoy je lah. Mimpi. Memanglah kalau ikut syariat, kalau ikut pandangan Islam, mimpi tak boleh buat hukum. Tapi kalau kita mimpi tu suatu ilham. Kalau Nabi nama dia wahyu. Tapi Nabi sebelum dapat wahyu dapat ilham dalam mimpi. Kita wahyu tak dapat dah. Sekurang-kurangnya dapat jumpa Nabi yang dapat wahyu tu pun mujur lah. Ada pernah kita berusaha dapat mimpi jumpa Rasulullah? Kita baca doa apa sebelum tidur masih bujang-bujang tu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tu doa untuk apa tu? Jumpa makwa. Tepuk bantal kan? Qul in kuntum tuhibbunallah. Kita niatkan tu untuk apa? Biar aku cinta ke dia cinta ke aku kan masuk mimpi. Itu yang kita minta. Baca wahyu Allah Ta'ala. Macam mana dapat jumpa mimpi Nabi? Nak mimpi Nabi macam mana? 24 jam tu selawat pun malas. Baca hadis pun tak nak. Macam mana? Banyak benda lah tuan-tuan. Banyak benda. Jadi, bila kata Nabi kata, minta supaya yang tinggal ni dah lah
ramai yang mati hari tu. Lepas tu mati pula. Jadi kalau boleh biarlah bagi cara hidup balik. Dia balik summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Jadi cerita-cerita orang mati hidup balik belum kiamat ni banyak. Terlalu banyak. Nak cerita ni kan banyak lagi ni kan. Sekadar tu je lah. Yang surah Baqarah kita baca tu kan ada cerita kan sapi betina tu. Itu pun bab mati hidup balik tu, itu kisah Nabi apa tu? Kisah Nabi siapa? Satu Nabi apa kena mana Nabi tu. Tak masuk lagi kita Nabi Uzair. Banyak. Tak apa sekadar tu. InsyaAllah bulan depan Ramadan tak apa Ramadan kata kita cerita bab hidup balik lepas mati lah. Nanti saya buat cerita tu. Kisah Uzair. Ada banyak kisah-kisah tu yang Allah Ta'ala minta share. Bukan sekadar kita nak menjadi halwa telinga. Tak. Pasal persediaan kan kita punya kitab pasal mati. Jadi kita sebut benda tu sebagai suatu semangat untuk kita beribadat, jaga iman kita, jaga Islam kita, jaga ihsan kita sebelum kita mati. Pasal tiga-tiga benda tu akan beri kesan yang kuat lepas pada kita mati. Wallahu a'lam. Yang baik pada Allah Ta'ala, tak baik pada saya, mohon ampun dan maaf. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.